Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar akhlak tingkatan 5 pelajaran 18 halaman 186 hingga 190 iaitu tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Baiklah, apa yang kita akan pelajari? Pertama, kita akan mempelajari tentang maksud tawaduk. Yang kedua, kita akan mempelajari dalil nakli tentang sifat tawaduk. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai hikmah tawaduk. Okey, mari sama-sama kita lihat maksud tawaduk. Maksud tawaduk ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Jom kita lihat dalil nakli sifat tawaduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Riwayat Muslim. Maksudnya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjatnya. Jom kita lihat pula hadis yang diriwayatkan oleh Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Jom kita lihat pula contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk dalam pergaulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih dan sayang. Riwayat Al-Bukhari. Jom kita tengok pula tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di dalam rumah baginda?" Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampal selipar, menjahit pakaian dan menjalankan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Riwayat Ahmad. Okey, jom kita tengok pula tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Riwayat Muslim. Jom kita lihat sepintas lalu. Baiklah, sebenarnya perbuatan membazir adalah dilarang dalam Islam. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jom kita lihat pula hikmah tawaduk. Pertama, dapat membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa melakukan sifat mahmudah.
Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur. Dan yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Baiklah, sekarang jom kita lihat latihan yang perlu kamu lakukan. Okey, buat di dalam buku latihan kamu. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tawaduk? Yang kedua, terangkan 2 hikmah sifat tawaduk dalam kehidupan. Yang ketiga, sifat tawaduk merupakan satu daripada sifat mahmudah. Berdasarkan petikan di atas, bagaimanakah amalan sifat tersebut boleh memberikan kesan kepada masyarakat? Pastikan kamu semua siapkan latihan. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.